Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang kembali di ibadah online IFGF Düsseldorf. Saya berharap dimanapun saudara berada saat ini, semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya mari kita menyiapkan hati kita terlebih dahulu. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jangan lupa untuk menyiapkan roti dan anggur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat sore ya Bapa. Terima kasih untuk segala berkat dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat berkumpul bersatu hati, berkumpul melalui media Zoom ini ya Bapa, bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tolong ya Bapa, jadikan ibadah kami kali ini bukan sekedar ibadah rutinitas setiap hari Minggu, melainkan ibadah yang bisa menjadikan kami lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk mari kita mulai memuji nama Tuhan. Yuk, yang semangatnya ya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia.
sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
Sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, with more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hands, you're in control. Grace overflows in us, you're more than enough for me. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. My life in your hands, you're in control. Grace overflows in us, you're more than enough for me. Grace overflows in us, you're more than enough for me. Grace overflows in us, you're more than enough for me. Mari Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita mau siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Terus saya undang kita semua untuk bisa nyalakan kameranya ya, supaya kita seakan-akan saya nggak berbicara sendiri. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Pada mulanya semuanya ini adalah firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup, yang ada
yang terus menghidupi di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, semuanya boleh berlalu, semuanya boleh lekang, Tuhan. Apapun yang ada dalam dunia ini adalah satu hal yang fana, tapi hanya ada satu yang terus tetap tinggal tenang, tetap memiliki satu kekuatan, yaitu adalah firman-Mu sendiri ya Tuhan. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, pada saat kami mengangkat roti yang melambangkan tubuh-Mu dan cawan yang melambangkan darah-Mu Tuhan. Ini bukan merupakan satu ritual belaka ya Tuhan. Tapi kami mau Tuhan selalu mengingat akan kebaikan-Mu, segala firman-Mu yang telah ribuan tahun ya Tuhan yang telah Engkau siapkan, di mana Yesus harus mati di atas kayu salib. Itu semua karena rencana-Mu itu indah bagi kami semuanya Tuhan. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, pada saat kami memakan roti ini Tuhan yang melambangkan tubuh-Mu, hidup kami mendapatkan satu kekuatan baru. Pada saat Engkau dihancurkan Tuhan, pada saat tubuh-Mu dipecah-pecahkan Tuhan, itu semua karena hidup kami, untuk kami mendapatkan satu perjanjian yang baru, untuk kami boleh lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Hidup kami ini penuh dengan hati-hati yang luka. Hidup kami ini penuh dengan satu hal yang dosa yang banyak ya Tuhan. Tapi melalui korban kebaikan-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan, hidup kami dimuliakan. Hidup kami Engkau restorasi dengan begitu rupa ya Bapak. Mari jemaat Tuhan, kita mau ingat segala kebaikan Tuhan. Sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, yuk kita ingat, ambil waktu sejenak untuk kita mau ingat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Kami mengucap syukur. Kina paralaya masyande. Kina paralaya masyande. Haleluya, Jesus. Haleluya. Oh, syukurannya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau memakannya Tuhan. Tubuh-Mu dengan kemuliaan yang hidup di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Sesudah makan, Yesus mengangkat cawan yang melambangkan darah anak domba Allah. Darah yang berkuasa, darah yang selalu menyucikan, darah yang selalu menyembuhkan, darah yang selalu memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur atas hal ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan sore hari ini Tuhan, pada saat kami meminumnya Tuhan, hidup kami diperbaharui, yang sakit boleh disembuhkan, yang berbeban berat boleh mendapatkan satu kelegaan ya Tuhan. Melalui darah-Mu ini Tuhan, hidup kami dimurnikan kembali Tuhan. Segala dosa-dosa kami Tuhan, Kau ingatkan kembali untuk kami enggak melakukan segala dosa yang enggak Kamu suka ya Tuhan. Tuhan, biarlah sore hari ini Tuhan, ikatan perjanjian baru itu turun di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita mau minum dengan yakin dan percaya. Pada saat kita meminumnya, kita menerima satu perjanjian yang baru dalam hidup kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Kau sungguh baik. Kau sungguh baik ya Yesus. Kami boleh bersekutu, kami boleh bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Itu merupakan satu kesenangan, satu kesukaan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pagi tadi pada saat saya menemani Joel di dalam ibadah kids, dan juga pada saat saya ikut online di Bandung, saya diingatkan satu hal, bahasanya yuk kita
saya disuruh untuk mendoakan buat kita semuanya. Ada 2 hal yang Tuhan mau suruh saya doakan. Yang pertama, yuk doakan buat seluruh jemaat di IFGF Düsseldorf yang selalu setia, yang selalu memiliki hati untuk selalu mau datang, mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan, baik itu dalam kondisi apapun, baik mereka sedang sakit maupun mereka yang sedang kekurangan ataupun mereka sedang berbeban berat, mereka terus setia. Hari-hari ini Tuhan ingin melihat kesetiaan demi kesetiaan, ya, yang kalian punya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan ingatkan kembali bahwasanya kesetiaan sangat penting, dan Dia ingin untuk saya mendoakan bagi semua yang hari-hari ini terus membawa korban ucapan syukur buat Tuhan di dalam rumah Tuhan melalui korban persembahan persepuluhan, apapun yang kalian sudah berikan di dalam rumah Tuhan itu. Yuk, saya mau berdoa buat kita semuanya hari-hari ini yang terus setia, yang terus membawa korban ucapan syukur buat Tuhan, sehingga di dalam rumah Tuhan terus tersedia perbendaharaan makanan yang cukup untuk kita bisa selalu makan, untuk kita selalu bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk kita terus memiliki hati yang terus setia. Tuhan, kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan. Engkau telah ingatkan hamba-Mu untuk saya boleh mendoakan buat setiap kami semuanya Tuhan, anak-anak-Mu di Düsseldorf ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kesetiaan hati mereka Tuhan, biarlah Engkau yang melihatnya. Engkau yang memberikan mereka satu reward khusus ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang sore hari ini Engkau inginkan Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang selalu setia, yang selalu memberikan korban ucapan syukur kepada Tuhan, kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh hadir sendiri ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa biarlah Roh Kudus-Mu boleh turun, melingkupi dan membukakan ya Tuhan segala yang tertutup ya Tuhan. Baik yang mereka yang berbeban berat apapun ya Tuhan, hamba-Mu nggak tahu, tapi biarlah Roh Kudus-Mu sore hari ini boleh menilik mereka satu persatu, hati mereka yang paling dalam Tuhan. Engkau yang kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau boleh bekerja, Engkau boleh selalu ya Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Kau inginkan Tuhan buat kehidupan mereka. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja, dan biarlah Engkau yang memberikan kelegaan sore hari ini buat seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin. Oke. Ya, saya mengucapkan selamat datang buat kita semuanya. Selamat datang di dalam rumah Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan sangat senang bisa hadir di tempat rumah kita masing-masing. Dan biarlah ini menjadikan kesukaan buat Dia. Amin. Yuk, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, saya mau tanya apakah Yuli ada di dalam call ini? Ada kok, ada. Ya. Oke, yuk sebelumnya kita akan angkat membacakan deklarasi iman kita, sehingga pada saat kita membacakan deklarasi iman kita, kita boleh dikuatkan, hidup kita boleh diperbarui, dan hidup kita boleh makin kuat di dalam Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God,
and make disciples. Amin, amin. Dan sore hari ini kita sudah nggak lama, sudah nggak terasa kita sudah masuk di dalam bulan Agustus. Heute sind wir schon im Anfang August. Dan saya terus mengucap syukur kita sudah belajar banyak selama di tahun ini tentang life in clarity, dan saya berdoa biarlah kita semua hari-hari ini boleh mendapatkan satu kejelasan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap rencana kehidupan kita semuanya. Und in dieses Jahr haben wir schon ziemlich viele über Life in Clarity gelernt. Und ich hoffe, dass wir alle in Klarheit leben können. Dan memasuki di bulan Agustus ini, seperti yang tertera di video yang Anda lihat, bahwasanya kita memasuki tema Come and Sit. Und das Thema für diesen Monat ist Come and Sit. Dan sore hari ini saya akan membahas tentang secara spesifik apa sih artinya dari Come and Sit. Und ich möchte, dass wir heute im Detail lernen, was die Bedeutung ist von Come and Sit. Yuk, karena itu kita mau bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Yuk, saya undang untuk kita bisa mempersiapkan segala catatan kita, ya, untuk kita mulai belajar untuk mencatat akan setiap renungan firman Tuhan, sehingga kita bisa bagikan di dalam kelompok I-Care kita, di dalam women ministry, atau apapun, dimanapun yang Tuhan telah berikan setiap kehidupan Anda dan saya. Lass uns unsere Notizen vorbereiten. Ich werde vorschlagen, dass ihr dann immer Notizen nehmt, dass ihr die Gottes Wort weitergeben können im I-Care und so weiter. Yuk, kita bisa buka Alkitab kita di rumah kita masing-masing di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai ke 44. Markus 6 Vers 30 bis 44. Tentunya saya tidak akan membaca semuanya dan saya tidak akan tampilkan juga di dalam slide. Saya akan tampilkan hanya beberapa poin-poin yang akan kita pelajari bersama-sama. Ich werde nicht alles lesen. Ich werde einige in der Folien zeigen und nur die dann wichtige Punkte werden wir zusammen lesen. Di dalam ayat ini menceritakan bahwasanya Yesus, dimanapun Yesus berada, dimanapun Yesus pergi, memberikan banyak sekali pengajaran. Yesus sukanya itu memberikan pengajaran kepada banyak orang. Dan pada saat Yesus ada, pasti banyak orang berbondong-bondong datang, come, dengan senang hati, dan bahkan mereka itu dari tempat yang jauh. In diese Bibelverse werden wir sehen, dass Jesus sehr gerne Lehre machen, und wenn er seine Lehre machen, dann kamen so viele Leute zu ihm, auch diejenigen, die ganz weit weg wohnen. Dan mereka itu dengan satu tujuan, yaitu untuk datang dan duduk mendengarkan pengajaran yang Yesus ajarkan, untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, mungkin di dalam keluarga mereka, mungkin ada yang ingin belajar tentang kehidupan di dalam pernikahan mereka, mungkin ada yang belajar tentang di dalam pekerjaan mereka, dan lain-lain sebagainya. Und vielleicht einige kamen, weil die etwas lernen möchten, etwas für die Familie oder für die Studie und so weiter. Dan di ayat ini secara spesifik, di mana Yesus dan murid-muridnya ingin mengasingkan diri, karena Yesus itu sudah capek, murid-muridnya juga sudah capek, dia ingin beristirahat. Sehingga Yesus mengajak kepada murid-muridnya untuk datang dan duduk untuk bersekutu dengan Yesus sendiri. Und in dieser Bibelverse kann man auch lesen, dass an der Zeit war Jesus schon müde und möchte nur mit seinen Jüngern sitzen und dann so etwas ausruhen.
Dan di situ Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwasanya di ayat yang ke-36 dikatakan tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Ya, hari ini sudah malam, tempat ini sudah sunyi. Nggak ada orang lain di sekitarnya. Ya. Karena itu murid-muridnya mengatakan, cobalah Yesus, tempat ini sudah sunyi loh. Tempat ini sekarang ini sudah mulai gelap. Yuk, suruh mereka itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitarnya. Und in diese Verse sehen wir, dass Jesus dann zu seiner Jünger gesagt hat, es ist spät geworden und die Gegend hier ist einsam. Schickt die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Höfe gehen und dort etwas zu essen kaufen können. Coba kita perhatikan ya, di ayat ini, di ayat ke-36, murid-muridnya itu mulai berani untuk menyuruh Yesus, ya, menyuruh Yesus sesuai dengan apa yang mereka pikirkan gitu, apa yang mereka pikirkan. Dia bilang ke Yesus, Yesus cepat suruh orang-orang ini pergi. Kalau enggak, mereka akan kelaparan. Mereka nggak bisa membeli makan. Also das ist das, was die Jünger von Jesus gesagt hat, dass Jesus die Leute wegschicken sollten, damit sie etwas Essen kaufen könnten. Kalau kamu nggak menyuruh mereka pergi, Yesus, mereka akan kelaparan, nggak ada makanan di sini. Und die meinten, dass wenn du diese Leute nicht wegschicken, dann werden wir hier verhungern, weil wir keine Essen haben. Ini apa yang saya pikirkan, ya, yang saya pikirkan bisa jadi murid-muridnya itu terus mendesak ke Yesus. Yesus cepat, mereka suruh pulang. Die Jünger von Jesus hat ihm vielleicht gedrängt, also komm schnell, schicken diese Menschen weg nach Hause. Coba kita mau introspeksi ya, hari-hari ini kita mau introspeksi apakah kita di dalam setiap kehidupan kita, di dalam doa-doa kita, apakah kita seperti murid-murid Yesus yang pada saat itu? Machen wir in unserem Leben auch genauso wie die Jünger von Jesus getan haben? Seperti mereka yang sudah nggak sabar lagi untuk menunggu setiap apa yang Yesus mau rancangkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak sabar lagi, kita pinginnya cepat-cepat. Yesus, cepetan dong jawab doa-doaku. Yesus, cepet dong jawab segala apa yang aku inginkan hari-hari ini. Dass wir so ungeduldig sehen und möchten, dass Jesus uns schnell etwas antworten, vielleicht unsere Gebet antworten. Bahkan kita seringkali bisa mengatakan, Tuhan kalau hari ini kok nggak menjawab segala permohonan doaku, sudah deh Tuhan, putus hubungan. Gitu. Oder vielleicht sagten wir, Gott, wenn du heute nicht, also meine Gebet nicht antwortest, dann ist es Schluss mit dir. Mungkin di dalam setiap kita, saya nggak tahu hari-hari ini apa yang kalian hadapi, apa yang sedang kalian semuanya sedang permasalahan seperti apapun, saya nggak tahu. Ich weiß nicht, was euer Problem aktuell. Tetapi janganlah kita memiliki satu sikap atau posisi atau pemikiran untuk kita terus mendesak-desak Tuhan. Aber wir sollten nicht so einen Gedanken haben, Gott immer weiter zu drängen. Saya pernah mengalami sendiri ya. Saya mengalami sendiri beberapa hari yang lalu. Ich habe es selbst erlebt vor ein paar Tagen. Di mana pada saat itu tiba-tiba otot-otot kaki saya yang bekas operasi itu mengeras dan kram dan sakitnya itu luar biasa. Saya sampai cuma hanya bisa menangis. Als mein Muskeln an meinem Fuß verkrampft ist und verhärtet war, ist das so weh und ich konnte nur weinen. Istri saya Sylvie mencoba menenangkan saya,
Tapi saya nggak bisa tenang, diri saya nggak bisa tenang. Meine Frau versucht mich zu beruhigen, aber ich selbst, ich kann mich nicht beruhigen, Karena sakitnya benar-benar luar biasa. weil es wirklich so weh tat. Saya sampai mengatakan bahwasanya Tuhan, ini kapan selesainya? Cepetan dong selesai, aku nggak kuat. Ich habe sogar gesagt, Gott, wann wird es zu Ende sein? Also macht es schnell. Ich schaff's nicht mehr. Ich bin nicht mehr so stark. Kalau aku tahu Tuhan kejadiannya seperti ini, aku nggak akan operasi Tuhan. Saya ngomong itu keluar dari mulut saya. Und ich habe gesagt, hätte ich gewusst, dass es so sein wird, habe ich mich nie operieren lassen. Saya berpikir, apakah Tuhan tuh bisa nggak sih menyembuhkan saya? Und ich habe sogar so gedacht, kann Gott mich heilen? Tapi saya yang selalu ingat bahwasanya Tuhan itu pasti menyembuhkan. Ich erinnere aber immer, dass Gott sicher mich heilen kann. Tetapi Tuhan punya rencana cara penyembuhannya yang berbeda-beda. Aber sein Plan und sein Weg ist unterschiedlich. Tuhan ingin saya mengalami satu proses penyembuhan yang satu persatu sehingga saya akan dipulihkan secara keseluruhan, secara total, secara whole. Und er möchte, dass ich Schritt für Schritt geheilt wird, bis ich komplett geheilt bin. Dan itulah mujizat yang Tuhan sudah rancangkan di dalam setiap kehidupan Anda dan saya itu berbeda-beda. Und das ist die Wunder, was Gott in unserem Leben geplant hat, ist unterschiedlich. Karena itu, yuk hari ini kita mau ingat bahwasanya apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan kepada Tuhan, untuk kita memiliki satu sikap hati yang benar. Kita nggak perlu menyuruh-nyuruh Tuhan, karena Tuhan tahu waktunya kapan yang terbaik buat setiap kehidupan Anda dan saya. Und deshalb lasst uns im Herbst dann so ein Verhalten haben, dass wir nicht, also Gott nicht befehlen oder drängen, sondern unser Herz immer so vorbereiten für Gott. Demikian pula akhirnya Yesus dan murid-muridnya terjadi satu percakapan, terjadi satu argumentasi di dalamnya. Zwischen Jesus und seinen Jüngern, die hatten auch ein Gespräch miteinander. Di ayat ke-37 dikatakan Yesus menjawab nih, kamu harus memberi mereka makan. Und Jesus hat geantwortet, ihr müsst sie Essen geben. Tapi murid-muridnya nggak mau kalah nih. Murid-muridnya nggak mau kalah. Kata mereka kepada Yesus, jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Aber die Jünger von Jesus fragten dann zurück. Ya, di sini jelas Yesus mengatakan bukan orang itu yang harus memberi makan sendiri atau mencari makan sendiri, tetapi murid-muridnya yang harus memberi makan kepada orang banyak itu. Also Jesus meinte, die Leute, also diese Menschen müssen nicht ihre Essen selbst suchen, sondern die Jünger oder sie müssten Essen geben. Tetapi sampai di sini murid-muridnya masih belum mengerti. Ya, mereka masih belum mengerti, dan di sini Yesus memberikan satu solusi di ayat yang ke-38 dikatakan, Aber bis hierhin haben die Jünger von Jesus trotzdem noch nicht verstanden. Und im Vers 38 sprach Jesus zu ihnen, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan.
wie viel Brot habt ihr denn bei euch? Seht mal nach. Und dann antworten die zurück, 5 Brote und noch 2 Fische. So, kita bisa melihat Yesus memberikan solusi untuk melihat dan memeriksa apa yang murid-muridnya punyai pada saat itu. Also Jesus gab eine Lösung und sagten, dass schau mal, wie viel ihr habt. 5 roti dan 2 ikan. 5 Brote und 2 Fische. Di mana kita tahu dari akhir cerita ini ada satu mujizat yang luar biasa melalui hal yang kecil, 5 roti dan 2 ikan bisa diberkati oleh Tuhan. Mujizat yang luar biasa, 5.000 orang laki-laki pada saat yang dihitungnya itu bisa kenyang dan mendapatkan sisa 12 bakul. Und in dieser Geschichte wussten wir schon, dass am Ende durch diese 5 Brote und 2 Fische 5000 Menschen können essen, sogar mit Reste von 12 Körbe. Demikian pula dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kita itu lupa bahwasanya apa yang ada, yang kita punya saat ini, yang kita pikirkan itu kecil, nggak berharga, tetapi Tuhan bisa memakainya itu menjadi satu berkat yang luar biasa Also bagi genauso diri auch, kita dan juga bagi diri orang lain. manchmal denken wir, was haben wir? Wir haben nur einige Sachen, so wenig und so klein, aber wir denken nicht, dass das, was wir haben könnten, von Gott genutzt werden, um ein großer Segen für viele Menschen zu werden. Dan dari situ Yesus tahu murid-muridnya cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, lalu ia menyuruh orang-orang itu duduk supaya mereka duduk berkelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana pada saat kita, apa yang kita punya, apa yang kita pandang itu nggak berharga. Tetapi pada saat kita mau menaikkan ucapan syukur dari sedikit yang kita punya, itu akan bisa mengubah dan bisa memberikan satu berkat yang luar biasa. Mujizat Tuhan boleh dinyatakan yang bisa memberkati buat diri kita dan juga buat orang lain. Also oft sehen wir, das, was wir haben, ist nur so wenig, aber mit diese wenige Sachen, die wir haben, wenn wir dankbar sind an Gott, Gott kann uns segnen und dadurch können wir ein großer Segen für viele Menschen sein. Bisa memberkati keluarga kita, bisa memberkati teman-teman yang ada di sekitar kita, bisa memberkati tempat kerjaan kita, dan banyak sekali dari hal yang kecil ini Tuhan bisa ubahkan di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Dadurch können wir unsere Familie segnen, unsere Freunde und auch am Arbeitsplatz können wir ein großer Segen für viele Menschen sein. Yuk kita sebentar berdoa sebentar. Bapa, kami mengucap syukur, biarlah sore hari ini Tuhan, firman-Mu melalui cerita yang sederhana ini Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba ya Tuhan, sehingga kami boleh mengaplikasikan
firman ini di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dan kita akan belajar tentang come and sit. Wir werden heute lernen über Come and Sit. Dan saya pikir come and sit ini merupakan satu sikap yang sangat penting di mana Yesus sendiri menggunakan, Yesus sendiri mengajarkan juga kepada murid-muridnya. Ich denke, es ist etwas wichtig hier und Come and Sit, sogar Jesus und seine Jünger machen das auch. Ada lebih di dalam Alkitab kita, 60 ayat lebih di dalam Alkitab yang mengajarkan bagaimana sikap dan posisi tubuh kita itu dalam keadaan istirahat itu bukan dalam keadaan tertidur, tetapi ada dalam sikap duduk. Und in über 60 Bibelverse beschreiben, dass jemanden hat ausgeruhen, und zwar nicht beim Schlafen, sondern beim Sitzen. Yesus seringkali menyuruh orang-orang itu duduk untuk mendengarkan akan segala pengajarannya. Und dass die Leute dann beim Sitzen die Lehre von Jesus hörten. Dan bahkan Yesus sendiri pada saat dia mengajar pun dia juga melakukan dengan posisi yang duduk. Sogar beim Lehren sagt Jesus auch. Dan duduk ini bukan berarti bagaimana kita cuman diam-diam saja, kita cuman untuk menunggu atau cuman bisa menerima begitu saja. Und sitzen bedeutet nicht, dass man nur warten und einfach akzeptieren. Dan duduk juga pada dasarnya bukan hanya untuk menekankan seseorang dalam keadaan yang santai, tetapi dalam keadaan duduk ini kita memiliki keadaan atau posisi yang tajam untuk siap menerima segala sesuatu hal yang baru. Sondern beim Sitzen haben wir auch eine Position, um bereit zu sein, etwas Neues zu empfangen. Karena itu sikap posisi come and sit ini harus kita punyai, harus menjadi satu lifestyle di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Und deshalb diese Position müssten unser Lifestyle sein. Karena itu ada satu statement yang saya mau katakan di sini, bahwasanya Christian life does not begin with walking, it begins with sitting. Und deshalb, es gibt so einen Spruch, der sagte, das christliche Leben beginnt nicht mit Gehen, sondern mit Sitzen. Dan statement yang kedua mengatakan Christianity begins not with a big do, but with a big done. Und das christliche Leben beginnt nicht mit einer großen Tat, sondern mit einem großen etwas, was schon getan hat. Artinya apa? Di dalam kekristenan kita itu kita nggak bisa tiba-tiba langsung berjalan. Kita nggak bisa langsung untuk bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan hal-hal yang besar. Wir können nicht plötzlich gehen und etwas Großes tun. Tetapi kekristenan kita itu diawali pada saat kita sikap hati kita dengan duduk di dalam hadiratnya Tuhan dan mengerti akan karya besar yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Sondern dass wir erstmal sitzen und dann verstehen, wie wunderbar etwas, was Gott für uns schon mal getan hat. Di dalam masa 2 tahun lebih masa-masa pandemi dan sekarang kita sudah mulai masuk di dalam masa-masa akhir pandemi, banyak sekali orang-orang itu melupakan, terutama orang-orang Kristen itu banyak sekali melupakan sikap come and sit ini. Also in diese Pandemiezeit und sogar, dass wir jetzt schon fast am Ende von Pandemie, viele Leute haben vergessen über diese Verhalten come and sit. Hari demi hari waktu yang kita punyai, yaitu di mana
24 jam sehari, seakan-akan itu habis dengan segala kesibukan demi kesibukan dan segala rutinitas demi rutinitas pekerjaan kita, baik di dalam urusan rumah tangga, pekerjaan, studi, dan lain-lainnya. Und die Zeit, also die 24 Stunden, die wir haben, ist voll mit all unserer Arbeit. Sehingga banyak sekali orang-orang Kristen hari-hari ini merasa capek, merasa berpikir bahwasanya hari Minggu itu bukan lagi satu prioritas utama untuk kita bisa come and sit di dalam hadiratnya Tuhan untuk belajar akan firman-Nya. Und deshalb viele Christen sind schon müde und dann am Sonntag kommen die dann nicht mehr, zu sitzen und um Gottes Wort zu hören. Padahal kita tahu tuh hari Sabat yang Tuhan berikan itu adalah diciptakan untuk kita supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan, supaya kita mendapatkan satu kelegaan yang sejati yang Tuhan berikan sendiri. Obwohl wir wissen, dass Gott hat einen Sabbat gemacht, sodass wir diese Zeit nehmen können für Gott. Banyak sekali orang Kristen hari-hari ini berpikir bahwasanya untuk berdoa, baik itu berdoa secara pribadi maupun secara kooperasi, secara bersama-sama, dan membaca akan firman Tuhan itu bukan lagi prioritas utama di dalam hidup mereka. Viele Christen denken, dass Beten und zusammen Bibel lesen oder lernen ist nicht mehr die erste Priorität in ihrem Leben. Mereka cuma bisa mengatakan, ya kalau ada waktu luang, aku mau baca firman. Ya kalau aku ada waktu luang, aku akan berdoa buat Tuhan. Die sagen nur, wenn ich freie Zeit habe, werde ich Bibel lesen, werde ich an Gott beten. Dan inilah satu realita yang kita sedang hadapi hari-hari ini sebagai orang-orang Kristen. Und das ist die Realität, die wir als Christen heutzutage haben. Yang mungkin tanpa kita sadari, kita akan terjebak sendiri di dalamnya. Und ob wir es wussten oder nicht, manchmal sind wir auch drin. Karena itu, yuk saya mau ingatkan kita semua sore hari ini untuk kita mau introspeksi, di manakah diri kita hari-hari ini. Und deshalb möchte ich euch heute gucken, wie aktuell unsere Position ist. Karena poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah come and sit. Posture come and sit is a covenant between you and God. Also der Postur come and sit ist ein Bund zwischen Gott und dich. Posisi come and sit itu merupakan bagian dari perjanjian kita dengan Tuhan. Es ist ein Teil von unserem Bund mit Gott. Pada saat Yesus mati di atas kayu salib, itu menandakan satu perjanjian kekal dengan gerejanya, yaitu Anda dan saya, supaya semua orang yang menerima Yesus, percaya akan Dia, itu mendapatkan hidup yang kekal. Und es ist dann ein Bund zwischen Jesus und wir, dass wir an ihm glauben, wir bekommen ein ewiges Leben. Secara otomatis perjanjian ini akan berlaku pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, kita menerima Yesus sebagai Raja di atas segala raja, kita menerima Dia sebagai Tuhan yang agung, hidup kita menerima perjanjian ini. Und wenn wir an Jesus dann glauben und ihm akzeptieren als unser Gott, als unser König, dann bekommen wir dann das, was Gott uns versprochen hat. Dan yang saya dapatkan, yang poin kedua, secara otomatis sikap come and sit pada saat kita bisa datang, duduk, tenang, menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Kita bisa merasakan perjanjian Tuhan itu ada dalam hidup kita. Und wenn wir
zu ihm kommen und sitzen, dann können wir diese Versprechen von Gott bekommen. Karena itu di kisah yang tadi baru kita baca di dalam Markus pasal yang ke-6 tadi, Yesus intinya memberikan undangan kepada kita semuanya, untuk itu kita bisa datang, untuk kita bisa bersekutu dengan Dia. Und deshalb, das, was wir gelesen haben, also Jesus gab immer Einladungen, sodass wir zu ihm kommen können. Di ayat yang Markus pasal 6 ayat ke-31 dikatakan, come, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya ya, come aside by yourself to a deserted place and rest a while. Und das ist das, im Vers 31 sagte er, komm mit, wir gehen jetzt an einem einsamen Ort, wo wir für uns sind. Yesus mengundang kita terus untuk kita bisa bersama-sama dengan Dia, untuk bisa mempunyai satu tempat tersendiri supaya kita bisa istirahat, supaya kita bisa berfellowship dengan Yesus. Jesus lädt uns ein, sodass wir ein Fellowship mit ihm haben können. Demikian pula dengan kita hari-hari ini, Yesus terus akan memberikan undangan itu untuk kita bisa berfellowship, karena Dia ingin covenant yang Dia berikan itu enggak rusak, itu enggak lapuk, tapi kita mau pupuk untuk kita boleh terus bersama-sama dengan Dia. Jesus lädt uns auch ein, sodass wir zu ihm kommen können, unsere Bund mit ihm weiter zu pflegen. Dan secara otomatis di dalam sikap duduk tersebut, bukannya kita cuma berdiam diri saja, sekali lagi bukan berdiam diri saja, tetapi bagaimana kita bisa belajar sesuatu, setiap rancangan demi rancangan yang Tuhan sudah siapkan buat kehidupan Anda dan saya. Und kommen und sitzen heißt nicht, dass wir einfach nichts tun, sondern dass wir lernen auch Gottes Plan, was er für uns schon vorbereitet hat. Untuk kita bisa mengerti apa sih yang menjadi panggilan kita di dalam hidup ini. Sodass wir verstehen können, was eigentlich unsere Berufung ist. Karena menurut saya, dan saya yakini dan percayai bahwasanya hidup ini bukannya hidup untuk sekedar numpang lewat. Denn ich weiß, dass dieses Leben ist nicht einfach mal so bleiben. Ya, tetapi di dalam hidup ini pada saat kita lahir, tumbuh besar, menjadi remaja, dewasa, bekerja, punya keluarga, dan meninggal, kita itu harus bisa memenuhi segala rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita. Sondern seitdem wir geboren sind, wir wachsen, heiraten, bis zum Ende unseres Lebens, wir müssten Gottes Plan erfüllen. Karena itu rancangan-rancangan Tuhan itu tercangkum atau tertulis di dalam satu yang namanya a Great Commission atau amanat agung. Und deshalb diese stehen alle in der Great Commission. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan dan menjadi poin saya yang kedua, yaitu bagaimana how to respond God's Great Commission. Bagaimana kita bisa meresponi setiap panggilan Tuhan itu. Und der nächste ist, wie können wir Gottes große Commission antworten können. Ada sebuah tugas yang menanti kita untuk Anda dan saya kerjakan. Es gibt Aufgabe, die wir tun sollen. Sebuah amanat agung yang Tuhan sudah rancangkan di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Ein großer Auftrag, was Gott für uns vorbereitet hat. Dan saya yakin Anda dan saya sudah mengerti akan ayat yang mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, bahwasanya mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan supaya kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi. Und dann im Apostelgeschichte, hier können wir sehen, dass wir werden die Kraft bekommen, um die Zeugen für Jesus zu sein, bis an das Ende der Erde. Jadi sangat jelas pesan yang terakhir Yesus katakan ini kepada murid-muridnya yang merupakan menjadi bagian dari legacy yang Tuhan mau berikan, yaitu untuk kita bisa menjadi saksi hidup untuk kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita. Und das ist dann der Auftrag von Gott, sodass wir ein lebendiger Zeuge sein in unserem Leben. Untuk kita menjadi seorang saksi, untuk kita bisa menjadi seorang saksi hidup segala kebaikan demi kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Um ein lebendiger Zeuge zu sein, die erzählen über alle Gute, was Gott in unserem Leben schon mal getan hat. Untuk menjadi seorang saksi itu bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Um ein Zeuge zu werden, ist nicht einfach. Karena untuk menjadi seorang saksi itu berarti orang itu harus benar-benar mengalami, mendengar, dan melihat sendiri dari sebuah kejadian tertentu. Und weil um ein Zeuge zu sein, muss man selbst etwas erleben oder etwas gehört haben. Untuk itu sebelum kita bisa bersaksi kepada orang lain, kita harus benar-benar mengalami, mendengar, melihat dengan mata kepalanya sendiri mungkin itu segala kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Und deshalb müssen wir selbst hören, sehen, erleben, das, was Gott selbst in unser Leben getan hat. Kita tidak bisa mengatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain kalau kita sendiri belum bisa mengalami kebaikan dari Tuhan. Wir können nicht die Güte von Gott weiter an jemand anders erzählen, wenn wir das selbst noch nicht erlebt haben. Karena itu Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong hidup Anda dan saya untuk kita bisa melihat segala kebaikan Tuhan itu sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita dan sekaligus untuk kita bisa menjadi saksinya. Deshalb Gott gibt uns der Heilige Geist, um zu sehen alle Gute, was Gott in unserem Leben getan hat, und auch um ein Zeuge zu werden. Karena itu Yesus tadi juga memberikan contoh di dalam Markus yang kita barusan baca untuk murid-muridnya itu memberi makan kepada orang banyak itu untuk bisa menjadi saksi apa yang dia sudah alami kebaikan demi kebaikan dalam hidup murid-muridnya. Gab Jesus auch ein Beispiel, das was wir gelesen haben, und zwar, dass Essen geben an diese Leute, und das ist dann etwas, was getan hat. Yesus mau menunjukkan bahwasannya apa yang mustahil itu akan bisa diubahkan menjadi jadi yang nggak mustahil itu akan diubahkan menjadi satu hal yang mustahil buat Tuhan. Zeigte, dass etwas, die unmöglich ist möglich für Gott. Dia ingin menunjukkan bahwa apa yang ada di tangan murid-muridnya, meskipun itu sedikit, nggak berguna mungkin, menurut pandangan manusia, itu menjadi satu mujizat yang besar, yang bisa menjadi berkat buat orang banyak. Und hat gezeigt, dass durch etwas Kleines in dem Hand von seinen Jüngern, könnte das umwandeln, um ein großes Segen für viele Leute zu werden. Dan karena itu sore hari ini saya mau memberikan kesempatan, saya mau berikan waktu 5 menit buat ini ide langsung pagi hari ini tiba-tiba dapat bahwasanya yuk kita mau bersaksi gitu, kita mau saksikan apa yang Tuhan telah alami di dalam setiap kehidupan kita. Und deshalb ich möchte, dass wir Zeugnisse geben und erzählen über das, was Gott in unserem Leben schon mal getan hat. Karena itu saya mau undang Claudia untuk bersaksi apa yang dia dapatkan, apa yang dia
erleben, apa yang dia dengar selama konferensi kemarin. Ich möchte, dass Claudia Zeugnis geben und erzählt über das, was sie in der Conference bekommen hat. Silakan Claudia. Ya, shalom semua. Shalom zusammen. Terima kasih banyak Ko Yusuf buat kesempatan yang diberikan. Danke Ko Yusuf für die Zeit und die Chance. Puji Tuhan, saya masih diberikan kesempatan untuk mengikuti AFJF Conference yang barusan kemarin diadakan. Ich bin dankbar an Gott, weil ich im Konferenz dabei war. Jadi acaranya luar biasa ya, pembicaranya luar biasa, materi-materi yang diberikan juga sangat powerful. Wunderbare Sprecher und sehr kräftige Materialien, die wir bekommen haben. Saya sebenarnya mendapatkan banyak hal ya dalam conference kemarin. Ich habe ziemlich viele Punkte mitbekommen. Ya, cara-cara pikir yang baru, pengetahuan yang baru. Neue Denkweise, neues Wissen. Ya, kalau saya mau sebutkan semuanya, nggak akan mungkin cukup dalam 5 menit ya. Und 5 Minuten konnte zu kurz sein. Ya, jadi saya mau ambil 2 highlight aja, semoga pas dalam 5 menit. Kalau nggak, saya cuman 1 aja deh kalau gitu. Und ich versuche 2 Highlights weiterzugeben, denn ich schaffe ansonsten dann nur einen. Ya. Yang pertama itu dari Pastor Jimmy Untoro. Erste von Pastor Jimmy Untoro. Dia menyebutkan clarity not certainty, kejelasan bukan kepastian. Und erklärt über Klarheit, also Klarheit ist nicht Sicherheit. Ya. Jadi yang saya dapatkan ya mungkin banyak dari kita, termasuk saya sendiri ya, yang berdoa kepada Tuhan, tanya apa yang akan terjadi pada akhirnya pada saya atau kepada keluarga saya. Vielleicht einige von euch seid wie ich, also ich frage, was wird am Ende in meinem Leben passieren? Ya. Apakah pada akhirnya saya akan menjadi A, B, atau C gitu ya. Werde ich ein A, B oder C sein? Ya. Sedangkan Abraham itu disuruh Tuhan untuk pergi meninggalkan rumahnya tanpa diberikan suatu tujuan yang pasti sebenarnya. Aber Abraham wurde von Gott befohlen, irgendwo hinzugehen, also rauszugehen, ohne eine Sicherheit, wo er hin soll. Ya. Dan dia pergi gitu. Dan dia pergi, kenapa? Karena dia menyadari panggilannya. Aber er ging, weil er weiß, was seine Berufung ist. Dia menyadari siapa dirinya di dalam Tuhan. Und er weiß, er kennt, wer er ist in Gott. Dia menyadari identitasnya di dalam Tuhan. Und er kennt seine Identität in Gott. Jadi yang saya dapat adalah meskipun kita mungkin nggak tahu ya apa tujuan akhir kita gitu, atau kita akan dibawa Tuhan kemana. Wir wissen vielleicht nicht, was ist unser Endziel, wohin Gott uns bringen möchte. Jalan terus. Wir sollten weitergehen. Keep on walking. Weitergehen. Ya. Karena kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Denn wir wissen, wer wir in Gott sind. Ya, itu yang pertama yang saya dapatkan. Yang kedua yang saya juga belajar banyak itu dari masterclass. Und das Zweite, was ich auch bekommen habe, ist aus dem Masterclass. Judulnya Counseling Toolbox. Der Titel ist Counseling to the Box.
yang dibawakan oleh Ibu Yudi Rostanti dari Rumah Konseling Parayangan di Bandung. Von Ibu Yudi Rostanti in Parayangan in Bandung. Ya. Jadi di kelas itu saya belajar apa arti konseling itu. Und da lerne ich, was bedeutet ein Counseling. Ya, selama ini saya nggak tahu ya apa itu artinya konseling. Bisher habe ich nicht so verstanden, was ein Counseling ist. Ya, apakah itu konseling berarti cuma didoain saja, atau kasih nasihat, atau sebatas curhat gitu ya? Ist das vielleicht, dass man für uns beten oder man gibt uns eine Empfehlung oder nur, dass man an uns etwas erzählen können? Apa yang kita harus lakukan gitu kalau orang datang ke kita gitu, apakah kita harus tumpang tangan, tumpang kaki? Und was müssen wir dann tun, wenn jemand zu uns zu einer Counseling kommt? Ya. Jadi ternyata saya baru tahu bahwa kalau konseling itu bukan untuk memberikan solusi, tetapi untuk menemukan akar masalah dari yang sedang dihadapi. Und dann habe ich, was ich verstanden habe, ein Counseling nicht etwas, was man eine Lösung gibt, sondern durch Counseling kann man herausfinden, was die Ursache von dem Problem, was er oder sie aktuell hat. Ya, jadi ini catatan saya satu, mungkin nggak kelihatan ya karena putih. Pokoknya catatan saya tuh panjang. Ich habe viele Notizen geschrieben. Ya, jadi ya intinya dulu waktu SMP SMA ada ruang konseling, dan waktu itu saya berpikir ruang itu ruang yang horor gitu ya. Als ich in der Schule war, da gab es einen Raum, einen Counseling-Raum, und ich habe so gedacht, das ist so ein schrecklicher Raum. Ya, jadi semua anak yang nakal gitu ya, yang kesana tuh cuma anak-anak yang nakal gitu. Alle ngertinya. Dahin gehen sind nur diejenigen, die frech sind. Tapi sekarang saya jadi paham gitu bahwa mental health itu sangat penting ya. Aber jetzt verstehe ich, dass ein gesunde mental health ist wichtig. Ya, jadi jangan ragu-ragu, jangan malu-malu kalau kita punya sesuatu, kalau kita sedang menghadapi sesuatu yang berat, jangan ragu-ragu untuk mencari konseling ini gitu. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn wir etwas, eine große Last haben oder so, dass wir ein Counseling aussuchen. Ya, jadi itu saja yang mau saya bagikan saat ini. Das sind das, was ich mit euch teilen möchte. Ya, satu anmerkung terakhir, Hinweis, kalau misalkan pada bisa, sangat disarankan teman-teman untuk ikut IFGF Conference tahun berikutnya, karena yakin nggak akan nyesel deh. Und ich werde euch empfehlen, nächstes Jahr bei der Konferenz teilzunehmen. Ya, itu aja. Kembali ke Ko Yusuf. Ya, danke Claude buat something-nya. Ya, saya ingin cepat aja. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan, bahwasanya pada saat kita menyaksikan akan kebaikan Tuhan yang telah kita alami, kita akan belajar di situ. Tuhan akan memberikan kepada kita yaitu hati yang compassion, hati yang kemurahan hati itu akan tumbuh di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Wenn wir sehen können, was Gott in unserem Leben getan hat, werden wir das in unserem Herz haben. Kita teman-teman bisa tulis ya ayat-ayatnya di situ. Kita bisa belajar dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang itu di dalam Matius pasal 6 ayat 34, di mana Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan untuk memberikan makan kepada orang-orang tersebut. Und so wie was wir gesehen haben,
in Matthäus 6, Vers 34, Jesus hat ein Mitgefühl, sodass er diese Menschen Essen gegeben hat. Dan yang kedua, pada saat kita bersaksi, secara otomatis kita ini akan dijadikan oleh Tuhan menjadi anak-anak yang cutting edge. Jadi orang-orang yang umat-umat yang bertumbuh, umat-umat yang produktif. Und deshalb können wir diejenigen sein, die wachsen, die innovativ auf dem neuesten Stand ist. Pesan yang saya sampaikan bahwasanya janganlah kita cuman berpikir bahwasanya apa yang kita punya hari-hari ini di dalam tangan kita yang menurut kita nggak ada harganya, nggak ada artinya, tetapi bersama dengan Tuhan dia akan melakukan suatu perkara yang besar sehingga bisa menjadikan Anda dan saya adalah orang-orang yang bertumbuh, yang produktif. Die Sachen in unsere Hände, die wir denken klein sind oder nicht wertvoll. Also mit Gott, Gott kann das so machen, dass wir jemanden sein, der produktiv ist. Dan yang ketiga, Tuhan ingin pada saat kita bersaksi, kita itu dijadikan oleh Tuhan menjadi umat yang pemenang, umat-umat yang memiliki dampak buat sekitar, yang membawa perubahan di dalam sekitar kita. Und wenn wir Zeugnisse geben, Gott macht uns zu einem Gewinner, der Einflüsse geben können. Dan kita mengerti semuanya kalau tadi kita semua mengikuti kata-kata covenant, kata-kata Great Commission, compassion, cutting edge, dan champion ini merupakan satu DNA atau nilai dari gereja kita yang kita mau wariskan kepada generasi-generasi kita yang ada di bawah kita. Und diese 3 Punkte sind die Werte, die wir in unserer Kirche haben und sollten weiter an die nächste Generation übergegeben werden. Dan semuanya ini kita bisa dapatkan pada saat kita memiliki sikap hati come and sits untuk menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Und alles können wir haben, wenn wir diese Verhalten haben, und zwar so, dass wir an Gott kommen und dann in ihm sitzen. Mari kita berdoa. Lass uns zusammen beten. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan, sore hari ini kami boleh belajar sesuatu ya Bapak. Danke Gott, dass heute Nachmittag, dass wir etwas Neues lernen können. Buat anak-anakmu, buat umat-umatmu ya Tuhan yang ada di Düsseldorf ini Tuhan. Für deine Kinder, für die Gemeinde in Düsseldorf. Biarlah Engkau yang membukakan hati kami, membukakan pikiran kami, untuk kami boleh melihat dengan satu cara pandang yang berbeda. Öffne unsere Herz und Gedanken, sodass wir andere Denkweise haben können. Sehingga pada saat kami bisa datang, kami bisa duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh menikmati segala aliran surgawi itu turun di dalam kehidupan kami. Sodass wenn wir zu dir kommen, in dir sitzen, in deiner Gegenwart sitzen, dann können wir deine Gegenwart genießen. Untuk kami bisa mendapatkan satu kelegaan, satu rest, sehingga segala beban yang ada dalam hidup kami Tuhan, segala pemikiran-pemikiran yang membuat hidup kami nggak bisa maju ya Tuhan, itu kami boleh serahkan semuanya ke dalam Engkau, sehingga kami mendapatkan satu rest yang sejati. Sodass wir Ruhe bekommen können, die echte Ruhe. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang memberkati sore hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini Tuhan boleh memberkati di dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga kami semuanya Tuhan, untuk bisa bertumbuh, berbuah, dan untuk kami boleh memberikan dampak buat kehidupan sekitar kami. Danke Gott für dein Wort heute. Lass es in uns wachsen, sodass wir viele Leute segnen können. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Im Namen Jesus Christus. Halleluja. Amen.